Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning to everyone. Um, so I'm going to introduce myself first. Okay, my name is Muhammad Hilmi bin Jalil. So I'm going to be your lecturer for DMM 1313 Computer Programming. So first of all, welcome to UMP. Welcome to Faculty of Mechanical and Automotive Technology, Engineering Technology, FTKMA, or the short form is FTKMA. So I believe all of you have just finished your SEM 0, right? Okay, SEM 0, and hopefully everything went well. I believe you have your SEM 0 as a face-to-face normal lecture, right? So if you have anything like you want to ask, okay, you can always use the chat part. Okay, and if you want to talk also, you can, yeah, you can just talk, okay, and interrupt me anytime. It's okay. So, where are we? So regarding myself, okay, as you can see, my name is Muhammad Hilmi Jalil. You can call me Dr. Hilmi or Sir Hilmi, or I have a background of study in Japan, so you can also call me Sensei if you want to. Sensei is basically the same like teacher, doctor in Japanese. So how to find me? You already found me. Okay, we have our own WhatsApp group. Okay, this is my phone number. You can WhatsApp me, or if you have some emergency, you need to call me, you can call me. But please bear in mind to keep your manner. Meaning that try to be as polite as possible, as I might not have saved all of your number. Okay, maybe some of you is my advisee, academic advisee. So I already saved your number, but for the others, okay, please start with introducing yourself if you need to personal message me anytime. And then this is my email. Okay, Muhammad Hilmi at ump.edu. So basically, my physical room in FTKMA in the faculty is located at this block. Have any one of you reached UMP Pekan? Ataupun fakulti FTKMA sendiri? Ada yang dah pernah sampai ya? Belum. Belum. Semua tak pernah sampai, semua dekat Gambang je. No, yeah. Okay, so I believe right now everyone is at home, right? Ke dekat Gambang? Rumah. Rumah semua kena balik dah itu. Okay, and I think this might be your second or third lecture for this week. Okay, this is our first week of semester 1 2020-2021. Very special time for everyone, a very challenging time for everyone. We have COVID-19, we have MCO, enforced MCO, and so many things happening right now in our world, in our country, Malaysia itself. So this is, even for myself, is my first time, okay, doing all lecture and all lab online, and we are expecting some problems. Might be not some, might be a lot of problem, but hopefully we can go through this together. And there are several things that I need to mention here before we go further.
regarding your facility. So for those who have problems to connect internet, okay, low bandwidth of internet, or maybe your area uh, is not in the coverage of high speed internet, and maybe if you have problem with using a laptop, because in our course computer programming, okay, we are going to do a lot of coding of C language, and these codings are going to require a lot of typing using keyboard, physical keyboard and mouse. So it is possible to use phone to do the coding, but it will be very difficult. And I have shared some picture image in the WhatsApp group. What's going to happen to you if you try to coding using phone? Okay. Uh, we are going to need a space, a working space, like a big monitor, maybe a laptop, 14 or 13 inch of laptop or bigger is better, to help you with the coding. Okay, where you need to write um, a lot of coding, where it may come to like 100 or 200 lines. Okay, you are not going to scroll through your phone to look for all the 200 lines. That will be very tiring. So those who have this kind of problems, okay, you can come back to UMP, okay, and faculty are going to arrange maybe your accommodation, and also you can also use the facilities, the internet, the PC in the faculty. So hopefully this is one of the way to help with your learning in this semester. Okay, specifically in this semester, and there might be some procedures that you have to follow. Maybe those who from red zone, ada siapa daripada red zone ya? Tak ada eh? Ada. Okay, bagus. Saya ke? Ada. Ya. Okay. Okay. After this, I'm going to ask you to maybe introduce or yourself later on, and maybe those who from red zone, those who are under PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun bersyarat. Saya pun dah pening dah, PKP dah banyak nama, PK sendiri siapa yang daripada negeri yang dilarang cross border, apa sekarang ni saya KL, Putrajaya, Selangor, Labuan dan Sabah. Okay, ada 4 negeri ni yang tak boleh cross border. So you might have to follow some procedures before you can come back to UMP. Okay, so don't worry much about that. Okay, so kalau siapa yang tak ada masalah, ada laptop, ada internet, okay, so we are going to proceed as normal as it is. Okay, let's go through the introduction of the computer programming itself. Okay, our code subject is DMM 1313. Okay, and if you realize right now, the last three here is for the credit. Okay, so it means that this subject are going to have 3 credit. Okay, number 1 would be it is offered in the first year. Computer programming. So basically in our subject, okay, you are going to learn about the concept of computers, algorithm, problem solving, and programming language. So there are a lot of programming languages out there. Okay, you might have heard some of them. We have Java, we have Python, and so many things, MATLAB, and so on. For this course, we are going to learn C. Okay, and students are going to use the C language program to solve simple mechanical engineering problems. Of course, obviously you are under the program of Diploma of Mechanical Engineering, so we are going to apply as much as we could the C language programming skills and knowledge to solve some of the
mechanical or mathematic problems around us. So this is a 3 credit, meaning that we are going to have lecture, 2 unit of lecture, meaning 2 hour every week, which is right now, today, from 8 to 10 a.m. And then we are also going to have lab, okay, 1 unit, which is equal to 2 hours every week on Friday, 8 to 10 a.m. Okay, so I have shared the Google Meet links. We are going to use the same links every week until 14 weeks. Okay, until week 14. So there are assessment, of course. Okay, test 1 and 2. Test 1 would be on week 6. Okay, it's going to contribute 20%. Test 2 another 20%. All these are going to be using online. Okay, Kalam, we are going to use the platform Kalam. We are going to go through with Kalam afterward. And then we have assignment. Okay, there will be 4 assignment. This is individual assignment. And then we have quiz, maybe 2 or more, depends on my mood. If like I want to do quiz right now, I can do the quiz. It will contribute, all the quizzes are going to contribute 10%. And finally, you are going to have a group project, okay, which is going to be submitted at week 14, and you are going to present. Okay, you are going to make a presentation. You are going to make it as a group, and this is going to carry 30% from your total carry marks. Okay, so this is regarding the overall about our subject, okay, computer programming. 40, 20, 10, and 30%. Okay, so next, timetable. Okay, I have mentioned lecture. Usually we are going to have physical lecture at the lecture room here in the faculty, but yes, I changed it to Google Meet. And maybe if going forward, if we have some problems and if I found other platform is much more suitable, we might change to other platform, maybe Microsoft Teams and so on. But right now, I think everyone is comfortable with Google Meet, right? Okay, good. And then we also have lab. Okay, normally before COVID-19 and everything, we have the lab held at the PC lab in the admin buildings. But now everything will be on Google Meet and in your laptop, okay, in your laptop or in your phone. So for section 1 and 2 PW, okay, we are going to have the lab tomorrow, every Friday, 8 to 10 a.m. Okay, so this is my house rules. So I hope everyone are going to agree with this. Be punctual. Okay, I know this is the first lecture for the day, straight Thursday and Friday, 8 a.m. So I'm going to give some what we call emergency time. So maybe 8 is a bit too early. Are you agree? So maybe I'm going to start. I'm going to really start the lecture at 8:10. 8:10. Is it okay? Yeah. Okay, sir. Tak ada bantahan. Yes. Tak ada Okay, masalah. tak ada masalah tak ada bantahan. So 8:10. And then pay attention. I know this is online. I cannot check what you are doing right now. Okay. In the class, I can see everyone's face, but maybe sometimes during the class, online class, I'm going to ask you to at least open your webcam for maybe a while, so I can see everyone is still there. Maybe I can check right now. Can everyone show your webcam? Open your webcam. Can. Oh, malu ni. Okay, so I think I can see everyone right now. Nampak semua ada hidup lagi. So macam Tak ada yang letak. Kenapa saya macam ada blur-blur belakang? You can add the blur effect ke awak tak boleh? Ada effect tu. Saya Ada. boleh.
Ada blur effect. Ataupun kalau awak nak buat add-on awak sendiri, awak boleh download lah dekat extension browser awak masing-masing. Awak boleh add browser. Rasa nak blurkan benda kat belakang, rasa macam ada gambar pelik-pelik ke, gambar siapa-siapa lah apa background yang tak menarik ke yang belakang tu, boleh lah nak blurkan, tak ada masalah. Saya takkan tengok, saya nak tengok muka lah. So nampak lah muka semua ada, saya nampak kat sini ada, tapi tak keluar semua orang lah. Macam mana nak keluar semua orang? Sekejap. Change layout. Tile. Saya nampak Faris Iskandar, Syak Evil, Akil, Daniel, Waki, Ashraf, Fansam. Mungkin bukan nama sebenar, Muhammad Faris, Muhammad tak nampak, Kawim, Afif, Syazwan, Hilman, Madavan, okey, Kristina, Zaim, Roslan, Aiman, Muhammad A tak keluar, CH nampak tingkap sahaja, saya tak pasti CH ada kat mana. Nazirul, Qurratu Ain ada, okey, so semua ada kat sini. Tak ada yang letak patung ataupun sebagainya. Okay, you can turn off your camera if you want, or you can let it on. Okay, so next, ask question. Okay, you can always ask question anytime during the class and even after the class. Kalau boleh, before 5 lah, before 5. After 5, maybe a bit difficult for me to reply as soon as possible. And then, okay, silent your phone. This is tak applicable lah. You can open your phone, make it loud as you need, but make sure you always mute your mic unless you want to talk something. And then English, okay, I'm going to communicate with you mainly in English, but if you think it's better to use Malay, then I'm going to change to Malay. Awak rasa mana satu better, Malay ke guna English ke? Dua-dua. Rojak. Rojak Oh. Malaysia memang suka rojak macam lagu Faizal Tahir. Album Faizal Tahir. Okay, so I'm going to use both. Maybe some part a bit difficult, I'm going to explain using Malay. Okay, this is the rules, so hopefully everyone can follow. Okay. Now let's go to the next part, the syllabus. Okay, this thing I think you can read by yourself. Okay, we have like 14 weeks and we have 6 chapters. Chapter 1, computer and computing fundamentals, which is today. Computer 2, program structure, printing and comments. Chapter 3, variables, arithmetic. Chapter 4, the control structure. Okay, this is going to be much more harder, makin susah chapter 4, chapter 3, chapter 4 ni dah makin susah. Lepas tu minggu 6 akan ada test. Okay, test 1. And then we are going to continue with chapter 5, function. Okay, ni pun makin susah sikit. And then chapter 6, numeric array. And finally you have test 2 and also your project presentation. Okay, mungkin ada yang akan bertanya, project group nanti buat macam mana? Betul. So which one do you prefer? Do you want to make your own group or you want me to make the group for you? Make the grouping for you? On group. Okay, if you want to make your own group, okay, I'm going to put some condition. Okay, and if all of you are not able to follow the condition or to fulfill the conditions, then I'm going to make the grouping for you. Is it okay? Boleh macam tu? Boleh. Okay, mungkin sebagai contoh saya letak condition, kita ada 35 orang. Okay, saya nak setiap group ada 5 orang. So 5 orang. Ataupun saya katakan 5 orang. So sepatutnya ada 7 kumpulan sahaja. Maksimum 5 orang, minimum mungkin 3 orang lah. Okay, satu grup.
So sepatutnya semua orang ada, semua grup ada lima orang. So saya tak nak ada yang tertinggal ke apa ke. So kalau semua tak dapat, katakan last kali saya dapat 8 grup, then saya akan buatkanlah grup itu untuk awak semua. Okay, so that is the syllabus. Okay, next, okay, kalam. Semua dah pernah guna kalam? Pernah. Pernah dah access kalam Have you access kalam for this subject this semester? Yes. Dah. Dah. Kalau dah saya Not boleh yet. check. Okay, so saya akan tunjukkan sedikit kalam. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Nampak Boleh. So kalau awak pergi pada kalam, okay, and you choose DMM 1313, the computer programming, kecil. Okay, you are going to see a lot of section. Okay, we have important dates for test 1, test 2 project presentation. You have the first section, Mr. Rosmazi, Ms. Tasnim, section 2, and this is your section. Okay, section 1 to PW. Okay, Dr. Hilmi. Okay, so if you click this section, okay, you are going to see these activities. We call this as activities. Ada beberapa jenis activity, ada macam gambar file ni. Ni folder. Okay, this is folder where I'm going to put all the lecture notes in PDF into this folder, lecture note. Okay, saya akan buat juga satu lagi folder untuk lab notes. So ada lecture notes dengan lab notes. Ada dua note yang berbeza. Kemudian ada folder untuk assignment. Okay, dan seperti awak nampak di sini ada quiz week 1. Okay, this is quiz yang awak akan buat sebentar saja lagi sebentar saja lagi. So hopefully everyone stay focused. You are going to need to answer the quiz before we finish our lecture today. And here we have attendance. Okay, untuk attendance saya akan minta awak isi sendiri setiap minggu. Okay, di mana setiap minggu saya akan bagi kod ataupun QR code yang mana awak boleh gunakan kod tu untuk isi attendance. Okay, kita minggu ni kita cuba dulu Okay, saya semua orang minta pergi ke kalam masing-masing. Okay, bila awak klik attendance, awak akan dibawa kepada session. Session untuk grup awak sendirilah. Kalau awak daripada 01 PW, awak akan ada session tu hari Khamis 22 Oktober 8 hingga 9.50, grup 01 PW. Kalau awak 02 PW, dia akan keluar 02 PW. Okay, untuk isi attendance, okay, semua orang diminta untuk scan QR code ni. Dekat phone ada scanner tak? Kalau tak ada phone bersama awak sekarang, awak boleh masukkan kod dia 20R5YQ. Okey, bila awak masukkan kod tu, awak akan dibenarkan akses untuk session tersebut. Okey, dan awak boleh tanda awak punya kehadiran pada hari ini sebagai attend lah, attend. Siapa kod tu? Upload kod. Upload kod tu maksudnya apa? Saya nak share kod tak? Saya akan tunjuk live. So maksudnya student yang datang lambat ke apa ke, saya tahulah dia tak ada kod ni. Attend kan? Ya? Attend kan? Attend, ya, tanda attend. So ada 4 attend, tak silap saya late, kemudian apa lagi? Absent dan juga medical leave. A untuk attend, L untuk on leave. Maksudnya kalau awak ada kena pergi mana-mana aktiviti UMP ke, awak bagi saya surat, okay, leave. Maksudnya awak bagi email lah pada saya surat, jangan WhatsApp, nanti saya takut hilang. Kemudian M medical, kalau awak MC pergi jumpa doktor, bagi saya MC, surat MC. B untuk absent. Assalamualaikum doktor, minta maaf mengganggu. Ya.
Boleh saya tanya macam mana lagi sekali nak pergi untuk yang attendance tu? Sebab saya dah pergi tekan dekat yang computer programming ni kan. Lepas tu Okey. tekan mana pula Lepas pergi computer programming, awak akan nampak section 01/02 PW Dr. Muhammad Hilmi, bawah sekali. Bawah sekali Bawah sekali. So awak klik nama tu, section tu. This is your section actually. Okey, awak akan nampak ada beberapa aktiviti. Aktiviti tu bermula dengan folder lecture note, ada folder assignment, ada quiz week 1, lepas tu ada attendance. So awak klik pada attendance. Lepas tu? Okey, awak klik pada attendance. Okey, dan awak pilih attendance session. Kat sini ada list of session yang ni gambar saya punya ni, saya nampak dua-dua lah. Saya nampak group 1 dengan group 2. Kalau awak group 1, awak akan nampak group 1 saja. Kalau awak group 2, awak akan nampak group 2 saja. So awak pilih pada session hari ini. Hari ini maksudnya Thursday 22nd of October. Okay. Klik pada session hari ini dan tandakan attendance awak sebagai attend. Password apa? Password apa doktor? Password saya tunjuk kat sini 20R5YQ. Ataupun kalau awak ada phone, awak nak scan je QR code ni pun boleh. Bila awak scan QR code ni, dia akan bawa awak terus kepada link kalam. Awak just log in kalam awak akan terus dibawa ke tempat yang sama juga macam tadi. Yang tu pun boleh juga. Okay, saya akan bagi dalam masa mungkin lagi 1 minit untuk semua orang check attendance masing-masing. Sudah doktor. Terima kasih doktor. Okay, so siapa yang tak check attendance sekarang ni, saya assume dia datang lambat dia datang lambat ataupun dia absent lah. Okay. Secara mudah dia, bagi saya siapa yang datang lambat tu dia kira absent lah. Walaupun sebenarnya dia datang mungkin 2 minit, 3 minit selepas tu. Okay, dalam check biar dulu. Atau semua orang dah selesai. Kalau semua orang dah selesai, tak ada masalah, saya proceed lah. Kalau ada yang belum selesai lagi, beritahu Zaim, okey Zaim? Okey, saya rasa semua. Incorrect password. Okey, jangan lupa password kalam masing-masing. We are going to use kalam optimum untuk semester ni. Okey, kita akan guna semua banyak daripada kalam. Quiz dekat kalam, test 1, test 2 pun dekat kalam, assignment hantar dekat kalam. Video presentation file semua akan melalui kalam. So announcement pun yang penting-penting akan buat di kalam. So make sure you are well aware of your own kalam and try to be proactive to explore the kalam itself. Okay, ada banyak function-function dalam kalam ni yang kadang-kadang sebenarnya lecturer pun sendiri tak guna. Tapi kalau awak dah explore dan bila ada lecturer daripada subjek tertentu guna, mungkin akan membantu awak lah. Okay, so I assume everyone already done with the attendance. Okay, so I'm going to go back to the section. Okay, and if you go to the main page, okay, DMM 1313, okay, section yang paling atas sekali ada announcement dengan here we have the CHIDE student installer. So this is the software that we are going to use in our lab session. So I hope everyone can download this installer and install into your laptop. So we are going to use this software tomorrow. So hopefully you can download this afterward, after class. Lepas tu make sure dia boleh running lah. Okay, make sure dia boleh running. Make sure dia boleh running dan kalau siapa ada masalah nak install boleh beritahu lah. Saya rasa tak ada masalah, just klik next, dia install, siap lah. Okay. And that's it. Okay, important dates. Yang section lain ni awak tak perlu tengok, tak apalah. Okay. Kalau awak tengok pun nanti tak membantu sangat. Okay, so this is about kalam. Okay, okay, finish with kalam. Okay, satu lagi. Dalam kalam ni juga sebenarnya kalau awak nak buat discussion bersama-sama pun tak ada masalah Awak nak buat group discussion, kalau awak takut guna WhatsApp ni rasa macam
takut terlepas poin-poin yang penting, awak boleh guna kalam untuk discussion juga. Awak pergi dekat announcement, okay, awak boleh buat make a new topic. Okay, mungkin awak boleh buat dalam group presentation sahaja. Okay, saya galakkan awak untuk berbincang menggunakan medium forum yang lebih tersusun lah daripada awak guna WhatsApp yang mungkin awak akan mudah terlepas. Tapi mungkin WhatsApp lagi laju lah sebab awak tak perlu nak login semua. Satu lagi untuk kalam, selain daripada awak akses menggunakan website, browser, I think everyone is using your own browser dekat laptop dengan dekat phone. Untuk pengguna phone, you can also download Moodle application. Okay, this application awak boleh download. Sebenarnya ni adalah platform asal kalam. So awak boleh download Moodle, okay, dia akan jadi apps dalam phone awak. Okay, awak boleh login menggunakan kalam UMP punya username dan password. Okay, so kalau awak guna apps, dia mungkin dia akan lebih laju lah. Okay, awak buka apps tu terus awak dibawa masuk ke interface kalam dan interface tu telah dioptimiskan untuk phone user. So lebih user friendly lah bagi saya kalau awak guna phone yang tegar. Tapi kalau awak ada laptop, lebih baik gunakan browser lah untuk explore kalam. Ada yang dah pernah download lah, dah download apps Moodle ni. Mudah juga apps Moodle ni, siapa yang guna phone. Okay, next, finish with kalam. Kalau ada masalah boleh tanya selepas ni. Okay, so we are going to start our lecture. It's already 8:46. Okay, we are going to have some introduction on programming and then we are going to look at some basic structure of C programming itself. Ni masalah ni bila nak buat online. Saya nak play video, saya takut awak tak dengar audio. Sekejap. This phone for audio. Hi, welcome to programming. If you've never learned to program before, you might be wondering what Sekarang boleh dengar ke suara saya? Boleh. Tadi dengar tak? Boleh. Adi dengar yang video ni. Ada dengar. Okay, so masa video play saya tak boleh bercakap masa video play. So saya akan play satu video, saya tak boleh bercakap, so awak tengok dulu video ni. Okay. programming actually is. Welcome to programming. If you've never learned to program before, you might be wondering what programming actually is. Well, when we write a program, we're giving the computer a series of commands that kind of look like a weird form of English. You can think of a computer as a very obedient dog, listening to your every command and doing whatever you tell it to do. So what's so cool about programming? Well, it really depends on what you think is cool. Because as it turns out, you can use programming for almost everything. Programs control robots that can take care of patients. And my favorite, robots that can roam around Mars and look for water on the surface. Programs help self-driving cars know which way to turn, which is pretty important. Programs help doctors cure diseases by processing huge amounts of medical data. Programs can be really fun games like Doodle Jump, Angry Birds, Minecraft. Programs make it possible for Pixar to put out their awesome 3D animated movies, and for movies like Harry Potter to have such cool special effects. What's your favorite movie? I bet that a computer helped make it somehow. Programs are behind the websites and the apps that you use every day, all the time, like Google Maps and Wikipedia and YouTube.
And of course, where you are now, Khan Academy. Here on games. So it might be or not, the same basic concepts are used by pretty much every programmer in every program. Once you learn to program JavaScript, you'll be able to learn other programming languages much more easily. Okay, so there's a simple video about the programming itself. Okay, as you can see, there are a lot of programming language. Dan kita membayangkan programming language ni adalah dalam bahasa Melayu, bahasa pengatur caraan. Maksudnya bahasa yang kita gunakan untuk mengatur cara komputer untuk melakukan tugas-tugas yang tertentu, to complete a certain task. Dan kita kena bayangkan kita ni tengah bercakap dengan komputer. Sebagaimana kita bercakap dengan orang lain, okay, bila kita bercakap tu kita nak bercakap dalam bahasa yang dia faham dan kita nak bercakap dengan cara yang dia faham. Okay, kita mungkin boleh bercakap dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang dia faham, tapi kalau kita cakap merubah ayat melanggang, tak ada tata bahasa, tak ada rules yang kita ikut. Macam saya cakap sekarang ni, tiba-tiba saya cakap bola, kucing, pisang, ayam. Semua tak faham kan, apa benda lecturer ni cakap kan. Memang dia cakap bahasa Melayu tapi merepek yang kita panggil kan, merepek. Macam tu juga bercakap dengan komputer. Kita kena bercakap dengan bahasa yang dia faham dan kita kena bercakap dengan cara bahasa itu sepatutnya disampaikan. Okey. Jadi kalau kita cakap macam tadi tu, komputer akan nampak macam kenapa manusia ni kan merepek apa kan, dia suruh aku buat apa sebenarnya. Macam itulah lebih kurang. Dan kemudian kita nampak computer programming, the programming itself, the coding itself is widely used around us, and I believe this is a challenging time, COVID. Mungkin ada yang berpendapat bahawa degree ataupun diploma belajar dekat universiti ni sudah tidak relevan ataupun tidak penting, tapi bagi saya tak. Okay, apa yang awak ada di sini sebenarnya awak semua terpilih untuk belajar dan cabaran yang awak semua lalui adalah berbeza daripada apa yang saya dan mungkin lecturer, profesor yang sebelum ni dah lalui sebelum ni. Dan apa yang saya nampak adalah kehadapan the industry are going to need multi-talented graduate yang boleh buat macam-macam. Okay. Dan salah satu kelebihan subjek ni dalam program Mechanical Engineering Diploma, ini adalah salah satu programming, salah satu subjek komputer. Okay, yang mana sepatutnya subjek ini asalnya daripada fakulti komputer ataupun fakulti elektrik. Tapi dibawa masuk ke dalam fakulti mechanical mungkin dalam 5-6 tahun yang lepas dalam program ni. So untuk mendedahkan pelajar tentang dunia programming yang luas, yang mana dunia programming ni sangat berkait juga dengan mechanical. Okay. Kalau kita nak buat robot, kita akan buat programming, kita akan buat coding. Kalau kita nak buat software, kita nak buat game. Sekarang ni game apa yang famous? Apa game yang awak main selain daripada PUBG, MOBA? Among Us, Dota, Gran Turismo. Gran Turismo. Semua game food game food betul. Okay, game food. So gaming semua tu memerlukan coding. Kalau awak tengok game Among Us tu, displaynya sangat ringkas. Tapi dia jadi sangat menarik sebab dia berjaya integrate pelbagai aspek dalam game tersebut. Okay, so bila sekarang ni, bila kita saya nak bila awak nampak sesuatu benda tu, awak nampak di sebalik tu. Bila awak main games tu, awak nampak macam mana developer game ni buat game ni macam ni, best lah. Awak akan fikir macam mana dia buat coding tu, apa yang dia arahkan kepada karakter, bila karakter tu kill apa jadi. So ini adalah coding. Okay, set of rules, set of command that you send to the computer to run. Okay, dia run. So what is programming? Hopefully that's clear enough for at least for the introduction. So we have computer, you have smartphone. Okay.
So programming are going to make the computer, your smartphone, as smart as it could. Okay, your smartphone can do so many tasks that maybe no human can do. Smartphone awak sekarang ni pun kalau awak buka kalkulator, awak boleh buat pengiraan sampai juta-juta, tak ada masalah. Dan sebenarnya kemampuan dia lebih daripada mengira, boleh buat macam-macam, boleh connect dengan internet, boleh download data dan sebagainya. So without programming, okay, so that is with the programming. So the computer can do everything. But without programming, the computer is actually only a piece of metal, maybe a combination of silicon, plastic, some metal, some gold, and iron that cannot do anything. Tak boleh buat apa pun kalau tak ada programming. Basically apa yang awak nampak sekarang, Google Meet, operating system OS yang awak gunakan, Windows ataupun Mac yang awak gunakan, semua itu adalah sejenis programming. Okay, yang telah disusun, yang telah ditulis oleh developer dan kemudian dikompile dan dihantar kepada hardware komputer untuk di-run, di-execute. Okay, so that's the powerful of the programming itself. Okay, so awak boleh bayangkan hardware ni benda yang fizikal, tapi programming ni, language adalah sesuatu yang awak non-physical, dia adalah substance. Awak tak boleh nampak bahasa ni, awak boleh nampak ke bahasa? Macam saya cakap sekarang ni, awak boleh nampak ke keluar perkataan? Tapi kalau saya cakap bahasa Inggeris dan awak turn on caption, mungkin akan keluar lah. Okay, testing, this is for testing of the caption. Maybe you can see some of the caption. But I think my English is a bit Malayish. Oh, okay, still the caption is okay, but never mind. Okay, you can turn on the caption if you want, but I think I'm not going to talk in English too much. So that's interesting, how the computer can interpret our speech and convert it into text. Okay, that is called as transliterasi. Okay, transliterasi. So bahasa itu sendiri adalah benda yang tak boleh nampak. Okay, benda yang that's a knowledge, ilmu benda yang kita tak nampak. Bila bercakap tentang ilmu ni, saya suka untuk bawa semua student untuk berfikir tentang kelebihan kita sebagai manusia. Okay, kelebihan kita sebagai manusia, kita dikurniakan akal, berbeza dengan makhluk lain, tak ada akal. Jadi bila kita ada akal ni, kita boleh mempelajari ilmu. Dan ilmu tu adalah satu benda yang bukan fizikal. Dia adalah satu benda yang boleh kita katakan benda yang gaib. Okay, jadi sebagai orang Islam, kepada yang Muslim, kita percaya pada benda yang gaib. Okay, kita percaya pada hari kiamat, kita percaya pada syurga, neraka, kita percaya pada syaitan, malaikat dan sebagainya. Dan ilmu ni pun sebenarnya salah satu benda yang kita tak nampak, tapi benda tu wujud. Dan kewujudannya boleh dibuktikan. Ilmu sains, dia membuktikan sesuatu benda yang fenomena ataupun benda yang berlaku dalam dunia ni. Itu dia ilmu sains. Dan sekarang kita belajar ilmu bahasa. Ilmu bahasa, ilmu di mana kita guna untuk berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan maklumat kepada pihak yang lain. Sama ada pihak tu manusia ataupun bukan manusia. Dalam kes sekarang kita bercakap dengan bukan manusia lah, kita nak bercakap dengan komputer. So, masa yang sama kita akan mempelajari kalau bercakap dengan manusia, kita ada adab, kita ada cara bercakap yang baik kan. Takkan kita nak cakap marah-marah kan. Sama juga dengan komputer, kalau kita cakap marah-marah, kita tulis programming, kita letak perkataan yang pelik-pelik yang bukan-bukan, komputer ni tak akan faham. Mungkin dia tak ada perasaan, dia tak akan marah balik pada kita, tapi dia tak akan faham lah. Jadi komunikasi itu tidak berjaya dilakukan. It is not an effective communication when the computer cannot understand your command. So our objektif, okay, dalam minggu 1 sampai minggu 14 ni, kita nak bercakap dengan komputer, kita nak pelajari bahasa yang kita boleh bercakap dengan komputer. Okay. Dan kita akan bercakap dengan cara yang betul lah. Kita akan tulis programming tu dengan cara yang betul.
So it's just a piece of trash. So language, a system of communication. Okay, so with people we use talking and writing. Kita bercakap dan kita menulis. Dengan komputer, back in the early days we only writing. That's why we have the coding. Okay, kita coding. Tapi sekarang ni kita dah boleh bercakap dengan komputer untuk menulis coding itu sendiri. Okay, itu satu level yang lain lah. Okay, kalau bercakap tentang language yang biasa, top 4 hardest language for native English speaker to learn, which is us, Malaysian, Arabic, Chinese, Japanese, Korean. So luckily I had learned Arabic and Japanese. Chinese still very little. Ni hao ma, watch Hairumi. Korean, maybe if you look at Korean drama, you learn some words. But this is for language which is the hardest. Okay, so this is the numbers. Native Arabic speakers, we have 206 million. Chinese speaker, 873 million. Japanese, 126 million. Korean, 71 million. So yeah, I learned in, I studied in Japan since my degree. So I can talk a bit in Japanese. Ada yang ambil bahasa Jepun ke sebagai bahasa tambahan? Tak ada. Okay, 10 most. Ada, saya rasa macam ada yang nampak guna apa nama, gambar profil Japanese, tak apa. 10 most spoken languages. We have first is Mandarin, English, Hindunasti, bahasa India, Spanish, Russian, okay, ni hao, hello, namaste, hola, tak kerti nak sebut. Okay, bahasa Arab, Assalamualaikum, Bengali, AJ, Portugis, bon dia, Malay, Indonesian, selamat pagi, French, bonjour. So our language, Malay language is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Which we should also be proud of. Okay, this is the human language. How about the programming language? So I had explained programming language where we want to communicate with computer. We want the computer to do certain tasks that maybe the human cannot do. Maybe the task is to calculate millions of data, millions of numbers. So that's the task that the computer can do, but the human can't easily do. Manusia boleh buat nak kira kalkulator, tapi manusia bukan dicipta untuk melakukan tugas. Okay, sebenarnya otak manusia bukan dicipta untuk melakukan tugas, tapi otak manusia dicipta untuk berfikir. Akal tu diberikan kepada kita untuk berfikir. Jadi rather than kita ada, katakan kita ada 1000 soalan mat, okay, kita kena selesaikan. Okay, otak kita kena berfikir macam mana nak selesaikan soalan tu dengan cara yang paling pantas. Jadi mungkin zaman dulu kita akan kira manual, tapi bila kita manusia semakin berfikir, sel-sel otak semakin bersambung dan sebagainya, kita cipta komputer, kita cipta programming, dan the task can easily be passed to the computer, dan kita boleh siapkan pengiraan, berjuta-juta pengiraan dalam masa sekelip mata. So itu disebabkan manusia itu berfikir. Okay, tapi kalau kita semua berhenti berfikir, kita akan stuck di mana kita berada sekarang lah. So sangat penting untuk pelajar universiti sentiasa berfikir dan mengamalkan kaedah berfikir yang betul. Maksudnya kaedah berfikir yang kritis, yang kreatif, kaedah berfikir yang sentiasa memikirkan tentang cause and effect, sebab dan akibat. Kaedah berfikir yang sentiasa memikirkan tentang susunan priority. So ini semua adalah kemahiran-kemahiran berfikir yang awak semua patut ada sekarang lah, ataupun awak patut ada, patut belajar sekarang kemahiran berfikir tu. Sebab in the end, bila awak bekerja nanti, bila awak habis belajar, majikan ataupun industri dia bukan nak tengok awak punya CGPA semata-mata,
tapi dia nak tengok juga macam mana awak boleh solve satu-satu problem tu menggunakan resource yang ada. Mungkin resource yang ada dekat syarikat tu sangat sikit. Awak kena guna resource yang ada sahaja. So awak, di situlah datangnya kemahiran berfikir tadi. Okay, so Excel adalah sejenis software. Dia bukan bahasa programming, bukan bahasa pengaturan. Dia adalah software. Okay, di belakang Excel itu ada programming language yang digunakan untuk develop software Excel tersebut. Of course, dalam Excel tu kita boleh letak formula. Okay, kita boleh letak simple programming, tapi itu sebenarnya hanya sekadar formula. Dia bukan set of command. Okay, dia bukan set of command yang kita nak belajar sekarang menggunakan C programming. Okay, so there are many types of programming. C, kita belajar sekarang. C++, an extension of C. We have Fortran, bahasa yang agak lama tapi also powerful. Bila saya cakap satu bahasa tu powerful, maksudnya bahasa tu boleh digunakan untuk solve problems yang complicated. Kemudian kita ada Python, ada Java. Mungkin ada yang dah pernah belajar Java sebelum ni. Java ni banyak guna dalam aplikasi, dalam website. Kalau awak buka Google Map yang ada banyak interaction, itu banyak guna Java. We are going to learn C programming language. Okay. Dan juga saya akan selitkan sedikit tentang Arduino. Yang mana Arduino ni dia menggunakan basic dia menggunakan C language juga. Okay. Jadi saya akan introduce sedikit lah. Sebenarnya perancangan saya untuk projek itu di akhir nanti awak akan gunakan projek menggunakan Arduino. Awak akan guna hardware, guna motor, guna switch, guna sensor. So awak boleh nampak bila awak program macam ni, sensor ataupun lampu tu menyala contohnya. So boleh nampak kaitan. Tapi sebabkan kita buat online je, so mungkin saya akan tunjukkan sahajalah introduction tentang Arduino. Hardware Arduino tu sendiri tak adalah. Tak apalah, lain kali lah ada rezeki. Tapi basically kita akan buat C language. Okay, kalau tengok dekat sini, most in demand language kalau tengok Java, JavaScript, C hashtag, Python, C++ dan C. Sini jatuh nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 6 Di bawah tu ada banyak lagi. Okay, walaupun dia nombor 6 tapi kita pilih C sebab C ni bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan basic dia adalah boleh kata hampir sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Programming language yang lain. So basically if you can master or you can understand C language well, then you will have very little problem to adapt with different kind of programming language after this. Okay, so this is the interface of the compiler. So what we have here is when you install the CHIDE compiler, okay, you are going to have this kind of window. Okay, ada window seperti ini di mana awak ada file, edit, search, view, tools, debug. Okay. Dan di sini saya akan dalam lab session I'm going to explain more details about what is this part, what is this section. But basically I'm going to show you the main part. Okay, you can see here we have one tag named hello.c. So .c is the extension of the C language coding. So this is extension file, meaning that the type of file that is saved as the C language. So kita ada banyak extension, banyak jenis file type. Kalau file Microsoft Docs, kita akan Microsoft Word, kita akan ada .docx. Microsoft Excel kita akan ada .xlsx. Microsoft PowerPoint kita ada apa? pptx dan sebagainya. So untuk C language, file dia kita akan simpan sebagai .c file. Okay, so remember well, bila kita save file coding, pastikan hujung dia ada .c. Ingat .c. Okay, so nama dia depan ni hello. Hello.c ni, hello ni adalah nama file hello.c. So di sini ada beberapa line. Kalau kita tengok ada number di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, mungkin saya boleh zoom in. Okay, nampak besar sikit
13 file hello.c. So ni nama file. So apa yang ada di sini, warna hijau mewakili komen. Komen ni benda-benda yang tidak akan dibaca oleh komputer, yang hanya dibaca oleh kita sahaja sebagai rujukan kita. So kita letak komen menggunakan slash dan star. Tak apa, yang ni kita akan belajar dan kita akan praktis dalam lab. Saya akan terangkan sekali lalu sahaja. Dalam komen ni basically kita akan kebiasaan ataupun amalan yang bagus untuk buat coding adalah pada setiap coding yang kita letak, kita boleh bayangkan coding ni adalah seperti satu karangan. Dia adalah bahasa. Jadi kita bayangkan macam karangan lah. Karangan di mana kat atas tu kita akan letak title. Betul tak? Kita letak title, kita akan ada introduction. So ni macam introduction jugalah. Introduction ni untuk kita tahu apa benda sebenarnya coding ni. So dalam case ni, file ni nama dia hello. Kemudian file hello ni fungsi dia adalah untuk print hello world. Print this word, okay, hello world, kataan ini on the screen, okay, pada screen. So then we have the hashtag include stdio.h. Okay, this is what we call as the header. Okay. Okay, header akan mengandungi perkataan ataupun word atau kita panggil sebagai syntax. Dalam bahasa programming kita panggil sebagai syntax. Hashtag include. So hashtag ni dah lama dah famous sebenarnya. Sebelum daripada Instagram punya hashtag, Facebook punya hashtag ni dah digunakan dalam coding lama dah. Tapi dia adapt kepada Instagram, kita gunakan hashtag tu untuk detect apa benda yang trending sekarang. So sekarang ni apa benda yang trending sekarang? Kalau saya boleh Google sekejap. Kalau boleh tengok trending. Okay, kalau sekarang ni trending, bukan sekarang lah, maksudnya all time, sepanjang masa punya word yang hashtag famous, hashtag love. Ada 1.835 billion hashtag on love dan sebagainya. Okay, hashtag include tak ada dalam ni, dalam list of famous hashtag. But never mind, this is the header. Okay, header ni maksudnya di mana dia akan refer library perpustakaan, okay, dalam bahasa tersebut, okay, dalam C language tersebut. So dalam case ni dia akan refer kepada satu library bernama stdio. std is for standard, I is for input, O is for output. So this is a standard library. So komputer ni dia akan pergi ke library tersebut. Macam kita manusia, bila kita bercakap dengan seorang, kita bercakap dengan dia dalam bahasa, katakan dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Melayu. So dalam bahasa Melayu ni, katakan ada beberapa library yang ada dekat dunia ni. Okay, library yang pertama ni mengandungi kosakata ataupun perkataan-perkataan yang berkaitan dengan matematik. Library yang kedua ni mengandungi perkataan-perkataan yang berkaitan dengan contohnya permainan. So bila kita bercakap tentang benda-benda yang matematik, okey, kita akan suruh kawan kita ni, okey, awak refer kepada library matematik ni. Saya akan cakap banyak pasal matematik, tambah, tolak, bahagi, darab, kali, semua bagian. Kalau kita nak bercakap tentang benda lain, okey, kita akan suruh dia pergi ke library yang lain. So bila dia pergi ke library tu, barulah dia tahu apa perkataan yang kita nak sebut. Okay, dalam kes ni kita gunakan standard input output library. Library yang mengandungi command yang standard for input and output. So input, saya akan tunjukkan sebentar lagi. So then we have int main and then we have the program. Dekat line 7 baru kita ada program dia, printf. So this is command or syntax for output. Printf is for output. Output ni maksudnya kita nak dia keluarkan something lah, output. Kalau input, kita nak masukkan something, kita nak bagi dia sesuatu, data ataupun maklumat. So kita nak komputer ni printf, kita nak komputer ni display perkataan dalam kurungan apostrofis hello world \n semicolon return 0. So bila kita run program ni dengan mengklik
button run di sini. Okay. Apa yang akan terjadi adalah di bahagian bawah ini, okay, this is the output pane. So this is the input pane. This is the coding pane yang mana kita akan guna untuk tulis kita punya programming. Ni adalah hasilnya. Bila kita run, ni adalah hasilnya. Hasilnya dia akan keluar hello world. Okay, so this is a very simple program. Kita nak komputer tu keluarkan perkataan hello world, kita run, dia keluar hello world. So kalau kita nak dia keluarkan perkataan lain, contohnya assalamualaikum, kita tulis kat sini assalamualaikum, so dia akan keluar assalamualaikum. Welcome to FKM, welcome to UMP, dia akan keluar sini welcome to UMP. And then we have return zero. Return zero ni maksudnya kita nak habiskan programming kita lah, habis return zero, return with value zero, maksudnya return pada reset kepada value yang asal iaitu kosong. Okay. Okay, saya dah terangkan tadi teks ni adalah comment, kemudian ada header. Okay, kemudian ni adalah contoh-contoh lain header yang kita ada. Complex.h, this is a library for complex number. Complex number ni maksudnya nombor yang mengandungi nombor imaginary. Kalau awak masih ingat lagi, kita ada, kalau awak masih ingat lagi, belajar math dulu, kita ada nombor yang biasa 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian kita ada nombor imaginary, kita ada I, yang mana I ni sama dengan punca negatif 1. So kita akan ada 3I, 4I dan sebagainya. Kompleks number adalah kombinasi kedua-duanya, 1 tambah 2I. So menarik sebenarnya konsep nombor ni. Math dan programming adalah benda yang tak boleh diasingkan, sebab programming tu sendiri adalah sejenis pengiraan, ataupun sebenarnya kita boleh katakan dalam kehidupan kita kat dunia ni semuanya adalah tentang nombor, semuanya adalah tentang angka, numbers. Kita lihat dalam diri kita sendirilah, okay? DNA kita ni terdiri daripada maklumat-maklumat molekul DNA, deoxynucleic acid, DNA, yang mana dalam tu mengandungi susunan-susunan nombor yang diterjemahkan ke dalam kepada rupa bentuk kita sekarang lah. Kalau rambut hitam, mata hitam, mata biru, semuanya terletak pada DNA. Dan semuanya tentang nombor lah, okay? Semuanya tentang nombor. Kalau kita pergi pada peringkat atom, okay, apa yang membezakan plastik dan besi adalah susunan atom dia. Nombor berapa jumlah elektron yang ada dalam atom plastik ataupun atom besi tersebut. Itu yang membezakan. Kalau dikurang satu, dia akan bertukar jadi material yang lain. So kita ada header yang lain juga, math.h, mathematical function. Ini macam saya cakap tadi, kalau kita nak cakap tentang benda yang matematik, nak kira tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa 2, kuasa 3, kita akan suruh komputer itu untuk pergi ke library math.h. Kemudian kita ada string.h, contains function to handle string type data. String ni adalah jenis data yang mengandungi lebih daripada 2 huruf. Kita akan tengok jenis-jenis data dalam minggu depan pula. Okay, so next kita ada int main. Okay, int main, this is a function, the main function. Function dalam bahasa Melayu fungsi lah. Okay. Bila kita katakan fungsi ni adalah ataupun function ni sebenarnya kita boleh dalam bahasa matematik function satu formula. Okay. So ini adalah formula yang utama yang awak akan guna untuk bukan kena letak clear CLR bila apa maksud dia tu, bagi hilang word atas nama. Saya tak faham sikit. Aizuddin, saya buat berperasan
Word atas nama. Clear screen. Apa tu? Kena letak. Tak apa, nanti awak tulis lagi apa yang awak masukkan, Aizudin. Okay, so int main adalah function yang main. Main ni adalah maksudnya di mana coding yang utama yang akan dibaca oleh komputer tersebut. Yang akan mula-mula sekali dibaca oleh komputer tersebut. So kalau kita tulis int main, so komputer akan mula-mula baca function yang dalam kurungan ni. Dalam dua bracket ni, antara dua bracket ni. Atas dan bawah. So C program tak boleh running tanpa ada main function. Okay, so main function dia perlu mengandungi bracket and then we have the curly bracket. So programming kita semua dalam curly bracket ni, antara dua curly bracket. Okay, next. Tadi saya kata ada \n. So \n ni adalah escape character. Escape character adalah karakter yang kita guna untuk pergi ke arahan yang selanjutnya. Dalam kes ni kita gunakan \n. \n ni bermaksud escape character yang mana dia akan pergi ke line yang seterusnya untuk command yang seterusnya. So dalam kes ni kita letak tak ada command yang selanjutnya. So return 0 ni adalah command yang terakhir. Jadi dekat bawah ni tak keluar apa-apa, dia terus keluar exit code 0. Okay, these are some of the escape characters that you may use in the C programming. So the one that we have used is \n. The function for \n is to go to the new line, next line seterusnya. Move the active position to the initial position of the next line. So kita ada juga \f, \b. Satu lagi yang mungkin kita akan selalu guna adalah \t. \t ni dia horizontal tab. Dia akan movekan active position tu kepada satu tab yang pada satu jarak yang mungkin dalam 10 ke 15 karakter. Okay, macam kita guna tab dalam Microsoft Word, kita tekan tab dia akan bergerak ke kanan kan. Itu samalah macam \t. So beza \t dengan front slash. \t ni dekat atas, kalau awak tengok kat keyboard awak, dia berada di atas kekunci enter. Itu adalah \. Kalau front slash biasanya dia merujuk kepada operasi bahagi. Front slash. Okay, then we have return 0. Okay, to return from the function main. It is a way to exit the function. So untuk kita habiskan atau sebagai penutup essay kita kepada komputer tadi, kita kena letak return 0. Okay, return 0 maksudnya ni dah habis lah, the end. Okay, the end. Okay, the end. So komputer akan tahulah, okay, dah boleh stop lah programming, dah boleh stop lah running, habiskan. So dia akan keluar dan dia akan stop doing any action, exit code. So kalau tak ada exit code ni, basically dia akan fail. Maksudnya compiler ni, bagusnya kita ada compiler ni sebab compiler ni yang boleh detect sama ada programming yang kita tulis itu boleh difahami ataupun tidak oleh komputer. Okay, kalau dia tak boleh difahami, dia akan tandakan dekat mana ada error, dekat mana yang ada masalah. Tak ada return 0 ke, tak ada header ke, tak ada main function ke, so dia akan beritahu, okay, ni tak ada main function, ni tak ada. So kita tahu, oh, komputer tak faham sebab tak ada return 0. So dia akan beritahu siap-siap. Dan warna, okay, kalau boleh tengok kat sini, warna-warna ni sangat membantu untuk awak detect di mana awak punya salah. Okay. Sebagai contoh, printf, okay, return 0, int warna merah, header ni warna hijau tua, comment warna hijau muda. Okay, so return value 0 means success. Okay, 0 maksudnya program ni boleh run dengan baik, so dia akan keluar kosong. Kalau dia tak boleh run, dia akan keluar negatif 1 ataupun 1. Dan hello world ni takkan keluar lah, kata hello world ni takkan keluar. So the basic flow of programming is, first we need to think what the task or the command that we want to ask the computer to do.
And then we are going to create the program. Okay, kita akan gunakan beberapa kaedah dan tools untuk create. Okay, antaranya adalah kita akan gunakan flowchart. Okay, maksudnya catat alih. Kita akan mula daripada apa, kita suruh dia buat apa dulu, kemudian apa dan seterusnya. Kemudian kita akan compile, execute, kemudian kita akan run untuk dapatkan output. Okay. Okay, feeling dizzy? Okay semua? So dah 9.24, ada dalam 20 minit lagi. Sebelum kita pergi selanjutnya. Okay, saya nak bagi satu tugasan mudah. Kalau boleh pergi ke link ni, Padlet. Saya nak minta, boleh tak buka Padlet tu? Saya ada share dekat chat. Boleh buka di situ. Okey, saya nak untuk awak tulis nama ringkas. Nama panggilan lah, nama ringkas, bukan nama penuh. Student ID. Okey, kemudian masukkan gambar. Gambar semasa, maksudnya gambar sekarang ni lah. Awak buka kamera sekejap, atau kalau awak tak ada kamera, awak pakailah gambar mana-mana yang awak ada. Kemudian awak tuliskan asal mana. Asal. Okay, lepas tu letak dalam kurungan tu zon merah ataupun zon apa. Kalau bukan zon merah, awak tulislah zon hijau. Kemudian, okay, cukup tu dulu. Nama panggilan, contohnya nama panggilan saya ini. Boleh buka Okey, awak tambah Padlet awak sendiri jangan pergi kacau Padlet orang lain Okey, student ID tak ada, saya punya nombor staff saya. Gambar semasa sekejap saya buat kamera. Starting camera. No, boleh ni. Oh, tak boleh. Sekejap. Oh, boleh kamera. Capture. Okey. So ada gambar dan saya duduk di pekan. Pekan ni hijau So ni hijau. Okay, cukup tu saja. Boleh tak isi? Saya bagi dalam mungkin 3 minit saja. Madavan, saya punya contoh tu ada. Saya dah buat satu tu. Awak boleh klik update kalau awak nak tengok contoh saya. Ni anggap sebagai satu sesi perkenalan diri lah Kalau awak ada apa-apa lagi nak tulis kat situ, mungkin awak nak tulis hobi ke, awak nak tulis apa contohnya, apa lagi, makanan favourite, dan satu lagi mungkin kenapa di UMP. Okey, ada yang dah letak gambar. Oh, ada daripada Kuching Sarawak. Daus daripada Kuching Sarawak Daus. Ya. Kuching Sarawak dah ada highway baru Belum siap. Dah siap lagi itu dah ingat kata dah rasmi dah. Belum lagi, tak boleh merasa lah tengok je lah terjauh dia. Nanti dah siap, nanti boleh dah bawa motor jalan-jalan pergi rumah kawan. Quratul Ain orang Kuantan dekat saja, nanti boleh belanja makan. Ataupun awak pun boleh datang UMP kalau awak nak datang, tak ada masalah. UMP terbuka je untuk keluar masuk student, cuma itulah awak tak boleh maksudnya secara fizikalnya tak ada kelas lah di UMP. Tapi kalau student nak masuk UMP, nak pergi library, tak ada masalah pun. Siapa yang duduk kat Kuantan ke Pekan ke. Lagi ada berapa jenis saya nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tak gambar lagi. Madavan, handsome Madavan. Tu kat mana tu? Kat bilik sendiri tu. Siap ada board belakang. Bagus. Antara tips untuk belajar di rumah adalah awak ada board awak sendiri untuk tampal
tugasan-tugasan ataupun tarikh-tarikh yang penting, timetable, dan pastikan timetable tu kena ada sebab family awak boleh tahu, oh anak saya ni ada kelas sekarang ni, dia tak adalah, mungkin tak adalah mak ayah nak ataupun adik-beradik lain nak kacau kan, so dia tahulah. Tapi kalau ada komitmen lain dekat rumah, beritahulah. Tapi saya assume semua orang dah dapat keredaan dan keizinan daripada parent untuk belajar kelas pagi sepanjang hari, setiap hari. Lagi ada juga orang Pekan, Ashraf orang Pekan je. Pekan mana? Tulis detail mana sikit. Apa? Pekan kat mana? Tulis kat mana Pekan. Kota Tinggi. Kemaman pun zon hijau lagi. Urfan tak ada gambar. Ada juga orang Muar dekat sini Saya asal Muar dekat Tanjung Agas. Umairah asal mana Umairah? Muar dekat mana tu? Yang sebenarnya. Ya, Muar dekat mana? Gambir sebenarnya. Bukit Gambir. Bukit Gambir saya sedara juga kat situ. Okey, Bukit Gambir. Long Tiger. Ya, Long Tiger Pekan Adam pun Kuantan juga dekat. Adam dekat mana tu Dam? Dekat luar ke? Tak gambar lama. Tak suka Oh, bergambar. gambar lama. Okey, tak apa, gambar lama pun boleh. Yang penting ada gambar, tak apa. Handsome. Okey, Faris ada kawan belakang teman. Subang Jaya. Okey, selamat ber-PKPD dekat Selangor. Jadi Kuching teman belakang. Okey, bagus. Kuching pun nak belajar sama. Selangor insyaAllah PKPB. Akmal, Kemaman, Yong, Johor Bahru, hijau. Okey, selamat, clear. Haziq muka macam sedih sikit, tak apa. Amirul pun Kemaman, okey. Okey, saya semua dah share. Awak boleh tengok juga muka kawan-kawan yang lain. Safikah tak isi lagi. Okey, so kita sambung sikit. Okey. Sambung sikit, exercise. Exercise tu kita buat sama-sama je lah terus. A C program printed the following. Hello world, welcome to DMM 1313. Ni macam tadi juga, hello world, tapi dia ada satu line yang baru dekat bawah. Welcome to DMM 1313. So write a C program that print the above using one printf. Okay, arahan yang kedua, tulis satu lagi program yang lain. Okay, program yang pertama guna satu sahaja printf ataupun guna satu saja using one printf. Program yang kedua, program yang lain gunakan dua printf. Okey, kita tengok balik program tadi yang kita cakap pasal printf ni kan. So dalam program yang kita ada tadi, kita ada int main bracket, close bracket, curly bracket, printf dalam kurungan apostrofis hello world \n. So this is the escape character for us to go to the next line, and then return 0. So dia habis, dia keluar hello world sahaja. So sekarang kita nak output dekat bawah ni, dia keluar hello world, welcome to DMM 1313. So kita nak buat macam mana? Okay, fikir sekejap. Sekejap je lah, 10 saat saya bagi awak fikir sebab dah 9.30. Okay, dah habis fikir dah? Buat 2 kali. Okay, buat yang pertama kita nak buat sekali. Program yang pertama kita nak buat sekali. Nak buat macam mana? Okay, kita tengok jawapan dia. Jawapan dia kita buat macam ni saja. Okay, kita gunakan printf. Yang lain sama je. Hashtag include, stdio, int main sama je. Yang kita ubah yang dekat sini je, kat printf. Printf hello world \n. So dekat sini apa yang akan jadi, dia akan pergi kepada line yang seterusnya. Welcome to DMM 1313. So dia akan, bila kita run, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar dua line yang berbeza. Hello world, the first line. And then at the second line, welcome to DMM 1313. Okay, ni answer untuk A. Untuk B, dia suruh guna dua printf. Nak buat macam mana agak? Okay, fikir sekejap, 5 saat, 1. Okay, dah habis fikir. Okay. Yang kedua kita buat macam ni. Kita gunakan dua printf. Yang pertama printf hello world macam tadi. \n, apostrofis, tutup bracket,
semicolon. Yang kedua, lepas tu kita pergi pada line yang seterusnya, gunakan printf yang kedua, welcome to DMM 1313. Okay, kalau nak letak \n pun boleh, tak letak pun tak apa. Hasil dia adalah sama, hello world, welcome to DMM 1313. Okay, so mana satu yang lebih mudah? Awak rasa mana satu yang lebih mudah? A ataupun B? A lebih mudah sebab dia satu line je. Yes. Tapi ada masa B ni adalah lebih selamat. Maksudnya ada certain case yang mana awak nak ubah ayat tu sahaja. So kaedah B ni kadang-kadang lebih mudah ataupun lebih selamat untuk kes-kes yang tertentu. Tapi kalau kita nak display benda ni sahaja, then A ni mudahlah. Okay, tapi ada orang suka nampak B ni macam lagi kemas. Okay, sebab A ni awak tak nampak macam ni dia keluar sebenarnya, hello world, welcome to DMM. Macam mana rupa bila output nanti kan, awak kena run dulu baru awak nampak. Kalau B ni awak boleh nampak dah siap-siap, hello world, \n, okay, nampak. Welcome to DMM 1313, okay nampak dah. Dia punya display pun nanti output akan macam ni juga, hello world, welcome to DMM 1313. So terpulang, kalau awak jenis yang what you see is what you got, okay, mungkin awak akan pilih B. Tapi kalau awak adalah golongan yang orang kata minimalis, awak nak sesimpel yang mungkin, awak mungkin akan pilih A. Okay. So dalam programming ni, untuk mencapai satu output yang sama, ada pelbagai kaedah yang kita boleh guna, pelbagai cara ataupun pelbagai coding yang kita boleh buat. Satu lagi cara mungkin kita boleh guna, kalau kita nak guna lagi banyak printf, kita nak guna 10 printf pun boleh juga. Printf hello, kemudian ada satu lagi printf world, satu lagi printf untuk welcome pun boleh juga, tak ada masalah. Awak akan dapat hasil yang sama juga. Okay, so kita dah nak sampai ke penghujung. So things to ponder, in what application does these people need programming for? Medical doctors, economists, historian. So sekarang ni saya nak awak pergi ke kalam. Okay, saya nak awak pergi ke kalam. Mana kalam tadi? Okay, awak nak pergi ke kalam. Okay, pergi ke section yang sepatutnya 0102. Okay, dan saya nak awak pergi ke quiz week 1. Quiz week 1. Dan saya nak awak attempt sekarang. Ada masa dalam 23 minit sebelum quiz ini tutup pukul 10. So saya nak awak attempt. Awak boleh attempt 2 kali. Okay, markah yang tertinggi saja akan diambil kira. Okay, so boleh try attempt sekarang. Siapa yang dah ni? Okay, ada sikit je soalan, tak banyak. Tengok sini soalan pertama 1, 2. Next page. Jawab sendiri lepas tu ni awak kena buat karangan sikit. Okay, tadi saya ada cakap untuk soalan 3 ni awak kena bayangkan awak bercakap dengan manusia. Contoh, saya bagi contoh untuk soalan 3 ni, macam mana awak nak jawab apa yang dimasukkan dengan pseudocode. Pseudocode ni adalah arahan dalam bentuk teks. Okey, contohnya kalau awak nak suruh saya ada satu botol air awak nak suruh saya minum air. Okey, so kita ada initial condition. Initial condition adalah saya berdiri di hadapan botol air dan botol air ni dalam keadaan macam ni lah, bertutup. So macam mana awak nak suruh saya minum air? Bayangkan saya ni robot. Contohnya kalau awak buat ayat. Macam mana? Mula-mula? Contoh, kalau awak cakap, okey, minum, angkat botol dan terus minum. Berkomunikasi lah. Saya akan angkat botol dan terus minum. Minum. Saya tak tahu minum macam mana. Minum dekat mulut ke, minum dekat mata ke, saya tak tahu. So saya main minum macam ni. Okay, mungkin awak nampak, okay ada error. So tak boleh, kena angkat botol, minum di mulut. So awak pun suruh angkat botol dan minum di mulut. Angkat, minum di mulut. Tapi saya tak boleh minum sebab tak buka lagi menutup. So awak kena perbaiki arahan tu sampai awak dapat arahan yang cukup detail untuk difahami oleh robot tersebut.
So arahan yang mungkin lebih detail adalah buka penutup botol dengan memusingkan arah lawan jam. Okey, pusing lawan arah jam. Ini. Kemudian pegang botol. Kemudian angkat botol pada ketinggian mulut dan kemudian minum di mulut. Minum di mulut lah. Kalau saya suruh minum di mata, saya letak dekat mata pula. So, habis. So, nak minum banyak mana, awak kena stop lah. Minum sampai cukup lah. Okay, kemudian letak semula, tutup dan letak botol di tepi. Okay, macam tu juga. Untuk soalan 3. So, awak kena buat satu arahan yang lengkap yang boleh difahami oleh robot tersebut. Selengkap yang boleh lah. Selengkap yang boleh. Bahasa Melayu Ustaz? Ya? Boleh dalam bahasa Melayu ke apa? Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. So robot ni ada 2 tangan robot yang ada 2 tangan tu. Jari dia boleh pegang jak, boleh pegang cawan serentak. Okey, soalan keempat tentang tadi application for programming medical doctors, economists, historians. So awak jawablah salah satu ni. Awak boleh pilih medical doctors, contohnya awak nak jawab medical doctors need programming to analyze patient data or to analyze CT scan image or so on. So awak jawab je mana-mana yang awak rasa awak ada idea. Economist, historian. Dan lepas jawab, klik finish attempt. Klik finish attempt Okay, kalau ada soalan tak faham boleh tanya macam mana nak jawab soalan. Soalan satu tu soalan bonus sebenarnya saya nak uji pengetahuan am awak. Okay, soalan 2 kalau awak fokus tadi awak mungkin akan perasan mana satu yang bukan programming language. Soalan 3 awak kena fikir sikit untuk essay. Dan soalan 4 just your maybe your opinion or your insight on how programming actually affected our world lah. Contohnya historian, economist, gaming. Okay, finish. So ada dalam 18 minit lagi. So kelas kita sendiri akan habis pukul 9.50. Okay, so sambil-sambil awak jawab quiz tu, sambil-sambil dengar saya ingatkan balik pesanan-pesanan berkaitan dengan lab besok. So soalan 3 tu nak tulis macam biasa ke tulis dalam bahasa tak? Tulis macam biasa je. Bila kita cakap tentang pseudocode, kita tulis dalam bentuk macam essay biasa. Kalau awak nak tulis dalam bentuk numbering 1 apa, 2 apa pun boleh juga. Kalau awak nak buat bentuk dalam essay pun tak ada masalah. Sebab dalam kalam ni awak boleh jawab, awak boleh tulis dalam bentuk numbering boleh, bentuk bullet pun boleh. Kalau awak klik toolbar toggle ni akan keluar format lain lah. Awak nak bold ke, nak tukar font pun boleh juga Basically tak perlu pun semua ni. Awak nak tukar besar sikit ke, nak bold ke, boleh belaka. Nak letak gambar pun boleh. Letak gambar. Okay. So nombor 4 macam mana? Nombor 4 awak tulis je macam mana programming digunakan dalam perubatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sejarah. So awak kena, mungkin awak kena bayangkan sedikit ataupun awak kena mungkin google sedikit lah. Macam mana sebenarnya medical doctors ni. Macam mana dia menggunakan programming untuk melakukan tugas dia sebagai doktor contoh. Saya tadi bagi contoh gamers ataupun developer game ataupun software. Obviously dia guna programming ni untuk buat software-software tu lah. Tapi macam mana dengan pekerjaan-pekerjaan yang nampak macam tak ada kena-mena pun dengan programming? Doktor dengan programming. Macam pelik je, doktor ni merawat orang je, dia tak guna pun programming. Dia tak guna programming secara langsung tapi dia menggunakan software-software yang di-develop daripada programming tadi, daripada bahasa programming. Antara software, kalau siapa yang pernah jumpa doktor, pernah tengok doktor
guna komputer. Mesti pernah kan. Doktor nak type report, doktor nak tengok gambar x-ray, gambar CT scan. Kalau di farmasi, doktor tu nak tengok virus apa yang ada, berapa kandungan dalam kes kita COVID kan, berapa banyak kandungan virus COVID dalam sampel yang diambil. Kemudian awak juga boleh masukkan contoh-contoh pekerjaan lain lah. Kalau awak rasa medical doctors, ekonomis, historian ni macam tak apa nak menarik, awak bagi contoh lain, pekerjaan yang memang nampak tak ada kaitan dengan programming tapi menggunakan programming. Mungkin contoh filmmaker. Tadi saya tunjukkan dalam video, filmmaker. Macam mana dia gunakan programming? Dia gunakan programming untuk tambah visual effect, tambah sound effect dalam movie dia. Movie tu menggunakan green screen. Asalnya yang ambil kat green screen je, tirai hijau. Tapi bila dia menggunakan programming, menggunakan software, so dia boleh dah tambah efek letupan, efek angkasa lepas dan sebagainya. Contoh lain lagi apa? Ekonomis, macam saya bagi ekonomis. Awak boleh fikir macam mana ekonomi menggunakan software untuk to do the business, trading. Soalan 3 ni bukan botol soalan yang buka penutup botol tu contoh yang saya bagi tadi. Kalau awak baca soalan 3 ni dia tentang jak dan secawan air, secawan air. So arahan dia lah, robot tu dia kena isi air ke dalam cawan. So awak kena buat arahan yang detail lah dekat situ. Yang botol tadi saya bagi contoh, pseudocode. Saya bagi contoh. So awak kena buat arahan yang detail macam tadi tu lah. Buka, angkat, seterusnya. Sir, Ya saya. ekonomi boleh buat bisnes ke, sir? Ekonomis dia ada banyak benda. Dia tengok pada saham, dia nak predict perubahan stock exchange, dia nak predict berapa banyak. Ya. Analisis data. Analisis data, dia nak predict berapa banyak perbelanjaan untuk tahun ni. Kalau dia adalah Menteri Kewangan contohnya kan, dia nak tengok berapa banyak kita expect nak kena belanja untuk COVID-19 contohnya. So dia perlukan program untuk analisis semua data-data yang ada. Dia tak boleh nak tengok satu-satu manual, dia perlukan program. So that's the economist. Ataupun awak ada pekerjaan lain, boleh masukkan. Mungkin kalau engineer memang obviously lah akan gunalah programming. Engineer awak akan guna programming macam-macam. Awak akan guna untuk nak lukis, design, nak buat guna AutoCAD, computer aided design, itu pun adalah programming. Kalau awak nak guna untuk kira velocity kereta ataupun nak kira efficiency engine, nak kira berapa torque dan maximum speed sesebuah kereta, awak perlukan software untuk kira semua data tu. Okey, ada dalam 12 minit lagi tapi masa kita untuk lecture ada 9.48, tinggal lagi 2 minit. Jadi apa yang pesanan saya yang seterusnya, awak siapkan kuis ni sampai pukul 10, tak ada masalah. Selanjutnya adalah saya nak pesan siapa yang ada masalah laptop ataupun internet, minta untuk isi Google Form dan awak boleh kembali ke UMP untuk guna fasiliti UMP tapi still online, sebab physical lecture tak dibenarkan. Bolehlah kalau awak nak online daripada bilik saya ni pun boleh, tapi macam pelik lah pula kalau semua orang masuk bilik saya kan. Kemudian installer tadi installer, jangan lupa installer yang boleh didapati dalam kalam. Kalau ada masalah nak install, beritahu siap-siap. Basically dia tak perlukan laptop yang terlalu high spec pun, dia just sangat ringan. Dia perlukan saiz dia pun sangat kecil je, tak sampai 10 meg kot saiz dia kecil. Kemudian itu sahaja. Jumpa lagi, kita jumpa lagi besok lab pukul 8 masa yang sama.
Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa soalan Ada apa-apa soalan lepas ni kita sambung dekat WhatsApp dulu Ya, Bahasa Melayu boleh kan? bahasa Melayu boleh, bahasa Melayu boleh. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Jepun pun boleh. Saya faham lagi bahasa Jepun. Dapat markah terus ke Sir? Ya, awak akan dapat markah terus dan awak boleh cuba kali kedua. 2 kali saja awak boleh try. Okey. Attempt yang paling tinggi akan dikira sebagai markah lah. So attempt pertama kalau salah awak boleh attempt lagi kali kedua. Tapi awak kena tulis balik lah nanti. Awak kena tulis balik. Oh sorry, markah tak dapat terus kot sebab soalan yang essay tu saya kena marking dulu baru awak boleh dapat markah. Sebab ada soalan essay kan. Lupa pula saya. Kalau soalan objektif awak boleh dapat terus markah. Tapi terpulanglah awak nak cuba 2 kali ke, nak cuba sekali ke. Untuk test 1, test 2 dia punya gaya pun macam ni juga. So ni adalah salah satu cara untuk membiasakan awak semualah. Untuk test. Cuma untuk test nanti attempt tu sekali je lah, tak boleh lah nak attempt 2 kali. Shock juga attempt 2 kali kan. Dan masa dia akan diubah lah, mungkin saya akan bagi masa 2 jam. Dan mungkin awak akan hantar dalam bentuk C programming C programming. Awak kena upload file.c. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa-apa soalan yang lain, sekejap. Okey, kita jumpa soalan nombor 4. Ya, pilih salah satu saja ataupun kalau awak nak jawab semua pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So hari ni ada 34 orang akhirnya, seorang tak datang juga siapa yang tak sempat tanda attendance tadi, saya akan tandakan dia sebagai lewat lah. Saya tandakan dia sebagai lewat. So next time, besok make sure datang on time. Kita akan mula 8.10 8.10. Ada 10 minit masa kecederaan awal tu untuk prepare apa yang patut, nak sediakan sarapan letak sebelah ke apa pun boleh, tak ada masalah